Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim la hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amin. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi pada kali ini. InsyaAllah kita akan meneruskan pembacaan kitab kita yang sudah pun masuk ke muka surat 139 dengan tajuk yang seterusnya, iaitulah keluarnya binatang melata yang berbicara dari dalam tanah. Keluarnya binatang melata. Biasa dalam kitab-kitab ditulis macam tu je. Keluarnya binatang yang melata yang boleh berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nas kanu biayatina la yuqinun. Apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila perkataan telah jatuh ke atas mereka, maka kami keluarkan sejenis binatang melata dari dalam bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahawa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surah An-Naml ayat 82. Apa yang Allah nak ceritakan tentang ayat ni? Pada tafsir kami, kitab ni kitab Imam Ibn Kathir. Jadi Ibn Kathir sebut pada tafsir kami, maknanya tafsir Ibn Kathir lah. Telah kami bicarakan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan ayat yang mulia ini. Kalau kita baca tafsir Ibn Kathir, dah diceritakan tentang tafsiran ataupun huraian tentang ayat yang kita baca tadi ni. Sekaligus kami sebutkan pula hadis-hadis secukupnya yang berkenaan dengannya. Kalau kita ringkas sahaja maksudnya di sini, tentu itu lebih baik dan cukup memadai. Ayat ni Allah nak menceritakan tentang yang Nabi dah sebut dah di dalam hadis-hadis, bahkan akan kita sebutkan sekali lagi. Ayat ni cerita tentang kiamat lah. Tak dengar? Cuba pakai ni tengok. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala nak menceritakan tentang tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang besar. Tak dengar juga? Tukar PA system. Esok pagi tukar. Baik.
Imam Ibn Katsir menceritakan di dalam tafsirnya, ini adalah salah satu daripada tanda-tanda besar tentang akan berlakunya kiamat. Maksudnya kiamat tak akan berlaku sehinggalah munculnya binatang yang disebut dabbah. Dari sudut maknanya, dabbah ni apa? Setiap yang berjalan di atas muka bumi. Itu sebab dabbatul ard, dabbatun minal ard. Setiap yang berjalan dari atas muka bumi. Itu maksud asalnya. Tapi apa yang nak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, bukan Allah nak ceritakan tentang binatang yang melata seluruhnya. Kalau nak cerita tentang binatang yang melata seluruhnya, banyaklah. Lembu pun binatang, kambing pun binatang, kerbau pun binatang, gajah, rimau, semua binatang yang berjalan di atas muka bumi. Tapi ad-dabbah ini adalah binatang yang special, yang tak ada lagi hari ini. Dia akan keluar bila? Bila tiba saatnya Allah suruh dia keluar, nak menandakan bahawa kiamat sudah pun berada pada keadaan yang paling dekat sekali. Dah dekat sangat dah tu kiamat nak berlaku. Menurut Ibnu Abbas, Hasan dan Qatadah radhiyallahu anhum, binatang itu memang benar-benar berbicara dengan manusia. Ni tukallimuhum annan nas. Binatang ini memang berbicara dengan manusia. Yang kata dabbah ni, dia memang boleh bercakap dengan manusia. Pendapat ini disokong oleh Ibnu Jarir radhiyallahu an bahawa binatang itu memang berbicara kepada mereka, yakni mengatakan sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Bila keluarnya dabbah ni? Dia tak keluar sekarang. Sekarang masih lagi ramai para alim ulama di atas muka bumi. Sekarang masih lagi ada manusia yang memenuhi rumah-rumah Allah untuk melakukan ibadah berjamaah, bertazkirah, berkuliah, majlis ta'lim dan sebagainya. Dabbah ini, binatang dabbah ni akan keluar bila? Apabila manusia sudah meninggalkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Apabila seruan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar itu sudah tidak berlaku lagi di atas muka bumi. Masa tu baru dia keluar. Dia bukan keluar sekarang. Bahkan ketika keluarnya dabbah ini, manusia sewenang-wenangnya menukar agama. Maksudnya mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia memperakukan bahawa ada Tuhan selain daripada Allah. Masa tu dabbah ni keluar. Dia bukan keluar sekarang. Sekarang alhamdulillah majlis ilmu masih lagi hidup. Orang-orang alim, tuan-tuan guru kita masih lagi berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Masih ada segolongan manusia yang akan berdiri, yang masih berdiri di atas landasan kebenaran, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Saat keluarnya dabbah ini, itu keadaan dia. Tidak ada lagi manusia yang boleh mengajak manusia lain untuk menuju redha Allah Subhanahu wa taala. Masa tu dia keluar. Dia boleh bercakap. Dia boleh bercakap dengan manusia. Kemudian apa disambung lagi oleh Ibnu Katsir? Agaknya Ibnu Jarir radhiyallahu an menceritakan pula tafsiran yang sama dari Atha dan Ali. Akan tetapi benarkah kedua-duanya mengatakan seperti itu? Masih perlu pengkajian. Maknanya pendapat ni, cerita bila nak huraikan tentang satu-satu hadis, ada pendapat yang berbagai. Kalau orang ni dia mengatakan begini, orang ni mengatakan begini. Tetapi titik pertemuannya ialah cerita dabbah ini adalah cerita betul. Cerita akan keluarnya binatang yang melata ini adalah kisah benar, yang bukan saja Nabi sebut di dalam hadis, bahkan Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Ini adalah sesuatu yang tidak ada pertikaian di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sementara itu ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa kata-kata tukallimuhum, binatang itu berbicara dengan manusia, maksudnya binatang itu menceritakan identiti mereka. Binatang yang kata Al-Dabbah ini dia menceritakan tentang identiti manusia masa tu. Maksudnya binatang itu menceritakan identiti mereka, yakni menulis pada dahi orang kafir dengan perkataan kafir dan pada dahi orang mukmin dengan perkataan mukmin. Banyak nas yang menyebut tentang bila keluarnya dabbatul ard ni, ad-dabbah ni, apa yang dia bawa. Tuan-tuan perempuan mungkin dah pernah dengar kan, daripada syarah ustaz-ustaz lain. Dia keluar je, dia akan bawa tangan kanannya memegang tongkat Nabi Musa, tangan kirinya akan tersemat cincin Nabi Sulaiman. Ini dabbah ni. Dia keluar je ni, tukallimuhum ni, dia bercakap dengan manusia. Kamu ni tak percaya sebenarnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi amaran kepada kamu tentang azabnya neraka. Allah menjanjikan syurga kepada kamu yang taat kepada perintah Allah, tapi kamu abaikan, bahkan kamu ingkar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ambil tongkat dia. Dia ambil tongkat dia, dicop. Orang dicop dengan tongkat Nabi Musa oleh dabbah ini, orang ni selamat. Sebab dia adalah orang Islam. Tapi orang yang dicop di batang hidungnya, kat sini Ibnu Abbas sebut dahi. Banyak riwayat menyebutkan hidung. Orang yang dia cop dengan cincin Nabi Sulaiman, maka confirm dia orang kafir. Masa tu tak ada lagi nama. Nama tak ada lagi. Tuan-tuan, nama hebat macam mana pun, nama sedap macam mana pun, gelaran macam mana pun, masa tu nama kita sudah tidak ada. Orang yang kena tongkat Nabi Musa itu, nama dia orang Islam. Wahai si Muslim. Dia sebut macam tu. Yang mana hidung dia ataupun dahi dia dicop dengan cincin Nabi Sulaiman itu, nama dia si kafir. Wahai si Muslim, wahai si kafir. Itu je nama masa tu. Tak ada lagi nama kita. Tak ada dah nama panggilan. Nama kita tak ada dah masa tu. Tak boleh lagi panggil, wahai Syamuddin. Tak ada dah masa tu. Cikgu Mizi, contoh kan. Tak ada dah panggilan tu. Dia hanya ada dua saja. Wahai si kafir, wahai si Muslim. Itu sahaja. Apa maksudnya? Maksudnya dah ada dua. Dah ada dua kumpulan yang confirm mereka yang kafir ini, maka kafirlah mereka. Yang Islam ini beruntung dan bertuahlah mereka. Sebab lepas pada tu, lepas pada cerita Dabbatul Ard Al-Dabbah ini, nak cerita pula tentang akan keluarnya matahari, terbitnya matahari daripada barat ke timur. Baik. Ada pula riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa maksudnya binatang itu berbicara dengan manusia dan juga menceritakan identiti mereka masing-masing. Tafsir yang terakhir ini mencukupi dua pendapat tersebut di atas. Ini tentu sahaja merupakan tafsir yang kuat dan baik kerana memuatkan kedua-duanya. Allah Subhanahu wa ta'ala jualah yang lebih tahu. Dabbah ni, ad-dabbah ni dia timbul perbahasan di kalangan ulama. Ibnu Abbas pernah mengatakan dabbah ini adalah seekor ular besar yang melingkar di atas tembok Kaabah ketika Kaabah nak dibina oleh orang-orang Quraisy. Itu kalau mengikut pendapat Ibnu Abbas. Dia kata seekor ular besar. Ular besar ni apa? Anaconda. Anaconda tu kita rasa besar kan? Bukan besar tu, kecil lah. Anaconda tu yang filem mongak tu, sebenarnya kecil lah. Dabbah ni haiwan yang cukup besar.
Ada juga yang menyatakan bahawa dabbah ini adalah anak unta daripada zaman Nabi Saleh. Anak unta dia jadi seekor unta yang besar. Bahkan ada yang menyatakan bahawa dabbah ini sebenarnya seorang manusia yang petah berbicara. Itu macam-macam pendapat. Tetapi yang jelas, dabbah ini adalah binatang. Di mana dia keluar? Kitab yang dulu, yang kita baca dulu, Ad-Dabbah ini akan keluar di tengah-tengah antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah, yang kita duk sa'i tu. Dia keluar di tengah-tengah tu. Ada juga yang mensyarahkan bahawa dia keluar di celah-celah Bukit Safa, bukan antara Safa Marwah tu, di celah-celah Bukit Safa. Ada yang menyebut dia keluar di kaki Bukit Abu Qubais, Jabal Abu Qubais, yang tempat istana raja hari ni di Mekah tu, sebelah kanan pintu King Abdul Aziz yang kita nak masuk. Ada yang menyebut dia akan keluar di kaki Bukit Ajyad. Kaki Bukit Ajyad yang hotel banyak tu lah, yang kita dah duduk menginap bila pergi ke Mekah tu kan. Tetapi yang kuat mengatakan di Bukit Safa, ataupun antara Safa dengan Marwah. Apa binatang dia ni? Memang binatang sungguh lah. Berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi, dia memang binatang sungguh. Macam mana rupa bentuk dia? Dulu saya dah sebutkan, itu satu pendapat daripada Ibn Abbas. Tetapi yang banyak disyarahkan, dia ini binatang yang berbulu. Binatang yang berbulu. Binatang memang berbulu kan? Kura-kura je tak ada bulu. Binatang yang berbulu, berkaki empat dan berkuku. Tubuhnya besar dan panjang. Tinggilah, maksudnya dia besar, tinggi. Dah berbulu, berkuku, besar, tinggi. Itu antara ciri-ciri yang disebut. Kemudian apa lagi? Dia bertanduk. Dia ada tanduk, berbulu, berkuku, kaki empat, besar tinggi, bertanduk. Cuba duk bayangkan macam mana agak-agak. Bahkan ada yang menyebut bahawa dabbah ini sebenarnya Al-Jassasah dalam hadis Tamim Ad-Dari. Ada juga yang menyebut begitu. Tetapi yang saya nak sebut malam ni, banyak yang mensyarahkan bahawa macam yang kita sebut tu, dia bukan daripada keturunan manusia. Dia bukan hayawan yang ada ibu atau bapa. Dia keluar daripada perut bumi. Dan dia tidak menyerupai mana-mana binatang yang ada di atas muka bumi. Dia bukan daripada keturunan jin. Dia bukan dinosaur. Pening kan? Binatang apa lah ni kan? Payah betul nak fikir macam mana ni kan? Tak payah fikir lah. Bukan cerita kerja kita nak fikir, oh binatang ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dan yang paling dahsyat sekali, binatang ni, dabbah ini, dia boleh berkata-kata dan memahami bahasa manusia. Dia boleh berkata-kata dan memahami bahasa manusia. Kalau waktu itu orang Sri Pulai ada di sana, dia akan cakap Negeri Sembilan. Dia memahami bahasa manusia. Tak semestinya dia faham, dia cakap bahasa Arab. Bahasa manusia semua dia faham. Ini yang kata dabbah ni. Bila baca cerita-cerita macam ni, Yoko. Kan? Dia datang Yoko. Yoko tu jangan buat Yoko. Yoko lah hari ni 400 kes dah kan? Kan? Dalam duk Yoko 400 lebih hari ni. Menakutkan tuan-tuan. Menakutkan, daripada berapa puluh pergi 100 lebih, 200 lebih, 300 lebih, hari ni 400 lebih. Dalam media sosial, WhatsApp, grup, Twitter apa semua, Facebook, berderet-deret menyalahkan orang politik. Orang politik yang mencetuskan
pandemik ni. Kalau nak cerita di Sabah itu mungkin betul. Tapi kalau yang kata di Kedah tu, mana ada orang politik masuk penjara lagi? Yang anda pun dah keluar kan? Cerita di Sabah ni, ramai yang menyalahkan tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah. Kan? Sebab dia bubarkan DUN. Betul? Keluar ni dalam Facebook ni. Tak muka orang tua tu dia berjanggut jambang. Menyalahkan dia. Kita tak boleh salahkan dia 100%. Sebab watak utamanya 2 orang. Musa Aman, Syafi'i Afdal. Dua-dua baik. Seorang aman, seorang afdal. Jadi tuan yang terutama ni, dia tersepit nak pilih yang mana satu. Kalau dia nak aman dan damai, dia pilih Musa. Tak payah bubar DUN, bagi je ketua menteri kat dia, aman. Orang sini pun tak berbondong-bondong masuk ke Sabah nak berkempen. Aman. Tetapi sebab dia ni jenis mengaji kitab, dia pilih yang afdal. Contohlah kan. Kenapa dia pilih yang afdal? Serahkan kembali kepada rakyat, itu yang afdal. Bila pilih afdal, tak aman. Tu ya, kan? Berlakulah hari ni. Kelang kabut huru-hara, kita pun tak tahu nak cakap apa. Habis satu Malaysia dah takut. Yang mana dah booking tiket Air Asia, nak ke Langkawi, nak ke Terengganu, nak ke mana, semua terpaksa batal. Air Asia kan offer murah baru ni kan. Dapat 1,000 lebih, 1,200. 3 hari 2 malam Langkawi, siap hotel, siap penerbangan pergi balik. Hotel besar dia bagi. Hangus. Berani pergilah. Tak jadi masalah. Lebih berani lagi pergi Kota Star. Kan? Ni cerita yang berlaku hari ni. Kita pun dah jadi pening. Ingat Dabah tadi. Alhamdulillah, kucing pun dah minat majlis ilmu sejak pandemik ni. Baik. Itu nak cerita keadaan rupa bentuk dabah ni. Yang disebut dabatun minal ard, yang Allah sebut dalam Al-Quran tu. Itu keadaan dia. Cerita COVID ni, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa senjata yang kita ada? Doa je. Cerita vaksin dari Rusia ke dari China ke dari mana dia? Tak ada pun. Penjudahan Donald Trump tersadai kena juga COVID-19. Kan? Mana-mana penawarnya? Tak ada. Tak ada. Penawarnya kita orang yang beriman, kita orang Islam berdoa pada Allah Ta'ala. Itu je penawarnya. Baik. Kemudian Nabi sebut lagi 10 tanda menjelang kiamat. Termasuk binatang melata. Kita tengok mafhum hadis ni. Kiamat tak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat. Asap, binatang melata, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Turunnya Nabi Isa bin Maryam. Dajjal, 3 kali gempa. Sekali di barat, sekali di timur dan sekali lagi di Jazirah Arab. Api yang keluar dari jurang di Aden. Di Yaman lah ni. Yang mengiringi manusia atau mengumpulkan manusia. Api itu menginap bersama mereka di malam hari dan tetap menyala saat mereka tidur pada siang hari. Ini tanda-tanda yang Nabi sebut di dalam hadis-hadis sahih. Tanda kiamat nak berlaku dah ni. Kemudian menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya. Cepat-cepat beramal sebelum terjadinya 6 perkara. Terbitnya matahari dari barat, munculnya Dajjal, asap, binatang melata dari dalam bumi, urusan umum yakni kiamat dan kematian setiap orang dari kamu sekalian. Mati je kita, kiamat lah kan. Kiamat kecil tu bila kita mati. Bila kita mati tu kiamat kecil lah. Masuk je ke alam barzakh, mana ada lagi cerita pasal malam, cerita melancong, cerita, tak ada dah. Masuk je ke alam barzakh, cerita apa yang kamu buat atas dunia dulu. Soalan-soalan yang kita dah tahu, Tuhan kamu siapa, Nabi kamu siapa, saudara kamu siapa. Kemudian apa yang kita buat atas muka bumi itu, itulah yang akan kita hadapi di alam barzakh. Kematian itu adalah kiamat kecil. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr bahawa dia berkata, aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis yang belum aku lupakan.
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwal al-ayat khurujan tulu' asy-syams min maghribiha wa khuruj ad-dabbati 'ala an-nasi duha, fa ayyatuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariba." Ni yang Nabi sebut. Sesungguhnya petanda yakni kiamat yang pertama muncul ialah terbitnya matahari dari barat. Tengok, sebelum ni kita baca tentang Dajjal. Kita baca tentang Al-Mahdi. Kita baca tentang Ya'juj Ma'juj. Kita baca tentang binatang melata. Tiba-tiba ni hadis sahih ni. Nabi sebut sesungguhnya petanda kiamat yang pertama muncul ialah terbitnya matahari dari barat. Pula mana satu ni? Tengok, baca sampai habis. Dan keluarnya binatang melata mendatangi manusia pada waktu duha. Mana pun dari kedua-duanya yang lebih dulu terjadi, maka yang lain tidak lama lagi akan terjadi pula. Apa maksud Nabi? Yang pertama sekali matahari keluar daripada barat ke timur, kemudian keluar binatang melata. Ataupun kata Nabi, binatang melata ni keluar dulu, kemudian keluar matahari daripada barat ke timur. Berlaku je ni, Nabi kata yang pertama kedua ni barulah berlaku yang akhir sekali. Dah habis lah tu, last sekali, kerana nak runtuh dah langit ni. Maksudnya bahawa kedua-duanya adalah yang pertama sekali terjadi di antara tanda-tanda kiamat yang dianggap sangat luar biasa. Yang Nabi maksudkan pertama, kedua tu, ataupun salah satu tu jadi yang pertama. Kenapa Nabi sebut yang pertama? Yang luar biasa pada pandangan manusia. Siapa sini pernah jumpa dengan dabbatul ard? Dabbatun minal ard, yang Allah sebut Al-Quran. Al-dabbah ni, siapa pernah jumpa Al-dabbah? Kalau siapa pernah jumpa, makna dia hebat. Dalam mimpi pun kita tak jumpa. Kan? Dia benda pelik. Benda yang manusia tak boleh nak jangkau macam mana. Tak boleh nak bayangkan macam mana. Itu sebab Nabi sebut yang pertama. Siapa pernah tengok matahari terbit daripada barat ke timur? Tak pernah tengok kan? Ni benda pelik. Jadi maksud Nabi, yang pertama keluar matahari daripada barat ke timur tu benda pelik. Kerana ia tidak biasa dialami oleh manusia. Meskipun datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS dari langit, dan juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj telah terjadi sebelum itu. Oleh kerana ketiga-tiganya dianggap termasuk perkara lumrah yang biasa dialami oleh manusia. Kenapa dia kata lumrah? Cerita Ya'juj Ma'juj datang serang manusia. Cerita perang dalam kalangan manusia biasa. Cerita kelompok ni diserang oleh kelompok ni, negara ni diserang oleh negara ni, kumpulan ni diserang oleh kumpulan ni, itu perkara biasa. Tentang Dajjal datang buat kerosakan, mungkin manusia tengok, oh ni tak ada apa, biasalah. Berlaku kerosakan kan di atas muka bumi ni. Al-Mahdi seorang hamba Allah yang baik, seorang hamba Allah yang membimbing manusia untuk menuju hidayah Allah. Itu manusia biasa tengok. Ramai pendakwah-pendakwah, alim ulama, ustaz-ustaz yang mengajak manusia supaya mendekatkan diri kepada Allah, tinggalkan perkara yang mungkar. Manusia biasa tengok. Tapi yang dua ni, dia berbeza. Manusia tak pernah tengok. Baik, lain halnya munculnya binatang melata dengan kelakuan yang aneh, yakni pandai berbicara dengan manusia dan menandai siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Ini memang luar biasa. Dia keluar-keluar, bukan setakat dia boleh bercakap. Dia boleh kenal, ni muka munafik, ni muka kafir, ni muka Islam. Dia seru je manusia, dia kata mais ni. Ada yang sebut dia mengibar-ngibarkan tanah di hadapan Kaabah. Dia keluar je kat Bukit Safa tu, dia mengibar-ngibar tanah. Dia pusing tanah di depan Bukit Safa tu. Dia menyeru kepada manusia yang tak yakin dengan kalamullah ni. Dia boleh panggil seorang-seorang, yang ni Islam, yang ni kafir, ni Islam, ni kafir. Dia boleh berbicara dengan manusia. Hari ni ada tak binatang yang boleh berbicara dengan manusia? Ada? Burung kakak tua. Kan? Satu zoo di Britain, letak gambar beberapa hari lepas, terpaksa mengasingkan
beberapa ekor burung kakak tua yang diimport dari Afrika. Sebabnya beberapa ekor burung ni gomah mencarut. Orang datang je terus dicarutnya. Oh, pelawat datang ni dicarutnya. Bila pelawat ni gelak, lagi dicarut. Ni, 2-3 ekor ni mencarut. Akhirnya diasingkan tempat lain. Dia kata ni korang hajar punya kakak tua. Kan, kau jangan mencarut. Itu burung kakak tua. Saya pernah berjumpa sekali di Kelantan. Kita pergi rumah satu hamba Allah lah. Kita bagi salam, tuan rumah tak jawab. Tuan rumah rupanya tak ada kat rumah tu. Lepas tu dengar orang bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku bagi salam, kau tak jawab. Kau pula bagi salam kat aku. Puas mencari. Rupanya burung tiung. Burung tiung. Burung nurisi, burung tiung. Kan? Burung tiung. Rupanya burung tiung ni boleh bercakap. Dia boleh cakap, abah tak ada. Abah tak ada. Ayah tak ada kat rumah maksudnya. Dia boleh beritahu untuk, boleh bercakap. Rupanya dia memang ada kaedah, dia ajar burung ni boleh bercakap. Saya nasihatkan tuan-tuan, bela burung tiung kat rumah. Kan? Dia boleh menyelamatkan keadaan. Kalau tuan rumah tak ada, dia boleh wakil tuan rumah bercakap. Burung tiung. Ni cerita ad-dabbah ni bukan burung tiung. Burung tiung dia boleh bagi salam, burung kakak tua dia boleh mencarut. Dabbah ini dia bercakap, dia boleh kenal identiti kita seorang-seorang. Pakailah jubah melerit macam mana pun, serban panjang macam mana pun, dia kata kamu kafir. Kamu bukan mukmin. Kamu bukan Islam. Kamu tak beriman pun dengan Allah Ta'ala. Berapa lama dah ayat Quran ni turun, berapa lama dah Rasul ini meninggalkan muka bumi ini, kamu tetap tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Nyah kamu daripada sini. Kamu tak layak untuk berada di dalam kumpulan orang-orang Islam. Tak ketakut macam tu kan. Dah lah boleh bercakap, boleh pula pisahkan yang ni kafir, yang ni Islam. Ini yang kata dabbah ni. Kalau binatang melata ini merupakan petanda luar biasa pertama yang terjadi di bumi, maka terbitnya matahari dari barat adalah kejadian luar biasa yang merupakan petanda pertama yang terjadi di langit. Maknanya dua-dua petanda lah. Dua-dua ini adalah yang pertama. Kalau keluar daripada bumi, al-dabbah. Kalau yang di langit, matahari terbit daripada barat. Kan ada dulu penyanyi dangdut kita nyanyi apa? Andaikan matahari terbit dari barat, kan? Tak akan goyah cintaku padamu. Kan? Tapi alhamdulillah penyanyi ini dia dah insaf. Dia dah kata dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Hari ini dia dah pun join jemaah tabligh. Alhamdulillah dia dah insaf, dia dah bertaubat. Selut dia. Dia dah jadi orang baik sekarang. Bukan salah dia pun orang yang buat lirik lagu tu lah kan. Mana boleh matahari terbit dari barat, takkan goyah cintaku padamu. Nak cinta apa lagi masa tu? Nak bawa diri sendiri pun tak boleh. Kan? Lagi mau cerita pasal cinta. La ilaha illallah. Tu semua karut. Tu lama punya cerita lah kan. Dia pun dah insaf, dia pun dah okey, dah jadi orang baik. Kemudian yang seterusnya. Matahari terbit dari arah barat. Apa dia sebut? Taubat tidak diterima setelah terbitnya matahari dari arah barat. Berapa banyak loceng suara ni? Loceng yang pertama tak payah berhenti kan? Bunyi yang kedua suruh berhenti lah tu kan? Suruh sambung. Alhamdulillah. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Ni Allah sebut juga dalam Al-Quran. Yang mereka tunggu-tunggu tidak lain hanyalah kedatangan para malaikah.
kepada mereka, yakni untuk mencabut nyawa, atau datangnya Tuhanmu, atau datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu. Pada hari datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Al-An'am ayat 158. Baik, kita tengok hadis pula. Al-Bukhari meriwayatkan bahawa perawi hadis ini berkata, kami diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza raha an-nas amana man 'alayha fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ni hadis dia. Nak hurai cerita ayat tadi ni. Kiamat tak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Tak berlaku kiamat selagi matahari tak terbit dari barat. Apabila manusia telah melihatnya. Manusia melihat. Cerita bila matahari terbit daripada barat ni, manusia yang ada pada masa tu dia tengok, oi, lain macam matahari hari ni, dia tak daripada sana. Maka berimanlah seluruh penduduk bumi. Tengok tu, berimanlah seluruh penduduk bumi. Nabi nak cerita ayat ni lah, surah Al-An'am ayat 158 ni yang Allah sebut ni. Tetapi nampak, tengok je matahari naik daripada barat, seluruh manusia di bumi beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada waktu itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya yang sebelumnya tidak beriman. Allahu Rabbi, alangkah malangnya. Ni cerita duk buat maksiat tak berhenti-henti, cerita duk lawan Allah ni tanpa rasa bersalah, hukum Allah semua main langgar semacamnya. Dalam duk berseronok suka tu matahari keluar daripada barat, dia tengok, oi, dia kata nak kiamat sungguh dah ni. Ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Aku mengaku yang aku ini hamba Engkau Tuhan yang maha besar. Aku beriman kepadamu ya Allah. Pada ketika ini seluruh taubat, pengakuan, keinsafan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang tak masa itu? Bahkan ceritanya ketika malaikat ambil taubat seorang manusia, dia bertaubat ni, matahari tak keluar lagi daripada barat. Dia memang dah kesal, dia bertaubat sungguh-sungguh, dia mengaku kesilapan dia. Malaikat angkat taubat ni, dalam perjalanan nak sampaikan kepada Allah Ta'ala, matahari terbit daripada barat, taubat dia pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naya tak? Nak bertaubat bila? Sekarang lah. Nak bertaubat sekarang lah. Takkan bila dah koma baru nak bertaubat. Kan? Kita jangan cakap banyak, entah-entah masa dia koma tu dia bertaubat. Taubat apa? Taubat apa tengah koma? Mula aku geram tu. Sebab banyak sangat keluar fatwa kan. Memanglah nampak dia ranggi, nampak dia macam ni, tu ini, gitu gini, rambut merah dan sebagainya. Lepas tu berlaku sesuatu, dia koma. Dalam masa koma tu mungkin dia bertaubat. Bertaubat apa tengah koma ni? Kan? Cumanya kita mengharapkan rahmat Allah turun kepada dia. Kan? Cerita taubat tak taubat tu, rahmat Allah lah yang akan menyelamatkan sesiapa juga manusia daripada azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Ni yang Allah sebut dalam surah Al-An'am ayat 158 ni, jenis perangai manusia ni sampai teratus kali baru dia nak cerita beriman. Kita dah sebut banyak kali cerita Fir'aun. Fir'aun dah masuk ke di tengah-tengah laut tu, masuk tengah-tengah laut. Bila laut tu bercantum gulung dia tu, masa tu dia kata apa? Aku beriman dengan Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Musa. Aku mengaku aku ni lemah. Belum sempat dia nak mengucap, Allah kata Jibril, ambil pasir laut tu, sumbat dalam mulut Fir'aun tu. Taubat dia aku tolak, tak terima sikit pun, kata Allah. Malaikat ambil pasir laut, sumbat dalam mulut Fir'aun. Allah tak terima taubat dia. Nampak tak? Samalah cerita manusia bila dia tengok matahari keluar daripada barat,
Masa itulah baru dia rasa, sungguhlah kiamat ni ada sungguh. Selama ni aku ingat kiamat ni cerita-cerita dongeng je. Cerita Dabah, cerita Ya'juj, Ma'juj, cerita Dajjal. Aku ingat kot ini macam cerita-cerita Polipulara. Rupanya sungguh. Berlaku dah hari ni, matahari dah keluar daripada barat. Tak boleh. Kena bertaubat. Taubat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala masa tu. Kita tengok satu hadis lagi. Al-Bukhari meriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fa idza tala'at faraha an-nasu amanu ajma'un, fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha." Kiamat tak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Apabila matahari telah terbit dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Itulah saat iman seseorang tidak bermanfaat lagi bagi dirinya. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di atas. Habis Nabi sebut ni, hadis ni, Nabi baca, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Nabi baca ayat ni. Nabi nak cerita, sekarang ni Allah bagi peluang kepada kita untuk buat baik. Allah bagi peluang kepada kita untuk bertaubat. Allah bagi peluang kepada kita untuk menginsafi diri. Kalau kita ni banyak buat dosa, banyak buat maksiat, bertaubatlah sekarang. Jangan tunggu saat-saat dah nyawa berada di saat sakarat. Dah saat sakaratul maut, masa tu baru nak cerita pasal taubat. Kita baca kitab Sakaratul Maut. Saat-saat nyawa dah nak terpisah ni, roh dah nak dicabut daripada jasad, baru nak cerita dia nak bertaubat. Taubat pada ketika itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Sama cerita matahari naik daripada barat, baru nak bertaubat, Allah tolak. Itu jauh cerita hari ni. Duk lawan Allah Ta'ala, duk cerita tak mau buat segala amal ibadat, semayang jauh sekali, tutup aurat langsung tak nak. Tiba-tiba di saat gharah-gharah, ketika saat sakaratul maut, malaikat dah tarik daripada kaki, pelan-pelan dah sampai ke dada ni, baru dia rasa nak bertaubat. Pada ketika itu, taubat orang yang begitu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duk mandai-mandai buat cerita. Entah-entah saat dia dalam keadaan nazak tu, dia bertaubat dengan Allah. Tak, cerita orang yang nazak taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang Allah terima bila? Sekarang sebelum nazak, Allah terima taubat kita insya-Allah. Samalah cerita matahari naik daripada barat, buatlah apa pun, Allah dah tak pakai lagi pengakuan kita. Keimanan kita sudah tidak bermanfaat kepada kita lagi. Na'udzubillahi min zalik. Minta ampun banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang sentiasa bertaubat, hamba yang sentiasa menginsafi diri bahawa kita ini hanyalah hamba, hidup atas dunia ini sementara cuma, sampai masa saat dan ketika kita akan kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita duk dengar orang ni meninggal, kawan tu meninggal, kawan ni meninggal. Maknanya semua yang hidup pasti akan mati. Begitu juga umur dunia ini, sampai masa saat dan ketikanya akan berakhirlah umur dunia ini. Kita semua akan berhadapan dengan hari kiamat, kemudian kita akan berada di padang mahsyar, kita akan hidup di akhirat Allah selama-lamanya. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang seterusnya, pendek je lah, tak panjang. Hadis yang seterusnya tentang terbitnya matahari dari arah barat. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.